Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 5 September 2023 bersama saya, Pia dan Nadia. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim melahirkan rasa kecewa apabila Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang dilepaskan tanpa dibebaskan di NAA. Ahli Parlimen PKR itu melalui sajaknya menyoal bagaimana perkara ini akan memberi kesan terhadap kepercayaan rakyat. Zahid telah dikenakan 47 pertuduhan iaitu 12 tuduhan pecah amanah jenayah, 8 tuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan puluhan juta ringgit milik Yayasan Akal Budi. Sekwera telah memutuskan pihak pendakwaan berjaya mewujudkan prima facie terhadap Zahid. Bagaimanapun, pihak pendakwaan semalam memohon agar Zahid diberikan DNAA memetik keperluan SPRM untuk menyiasat kes itu dengan lebih lanjut. Dalam hantaran di Facebook, Hassan juga menulis bahawa dia berasa teramat sedih dan menganggap perjuangan hanyalah sia-sia. Veteran PKR itu kemudian menyoal apakah isyarat yang cuba dihantar kerajaan kepada dunia. Dia juga mempersoalkan jika benar semua orang dilayan sama rata di negara ini dan tiada piawan yang berbeza untuk golongan elit yang berkuasa dan bagi rakyat biasa. Selepas DAP, Parti Amanah pula meminta Peguam Negara Idrus Harun memberikan penjelasan. Ini berhubung tindakan pendakwaan memberhentikan prosiding yang mendorong kepada keputusan melepas tanpa bebas Ahmad Zahid Hamidi. Setiausaha Agungnya Muhammad Hatta Ramli dalam kenyataan hari ini menegaskan penjelasan terperinci oleh Idrus atau Jabatan Peguam Negara AGC mengenai hujah atau alasan kepada keputusan tersebut perlu dibuat. Menurutnya, Amanah percaya penjelasan terperinci akan dapat memberikan pencerahan kepada semua pihak. Terdahulu, DAP juga berpendapat penjelasan secara terbuka tetap perlu diberikan pihak AGC. Dalam satu kenyataan, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berpendapat penjelasan tersebut adalah penting untuk memastikan keyakinan orang ramai dan masyarakat antarabangsa terhadap sistem perundangan negara sentiasa terpelihara. Loke berkata DAP mengambil maklum pandangan kritikal daripada orang ramai terhadap keputusan semalam. Masyarakat Cina di Johor perlu memikirkan semua sokongan terhadap Barisan Nasional. Ini susulan keputusan-keputusan perbicaraan kes rasuah Presiden UMNO Zahid Hamidi, kata seorang pemimpin Perikatan Nasional. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lawrence Sekwera semalam melepas tanpa membebaskan Zahid daripada 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Pemimpin PN Dr. Afif Bahardin di pentas ceramah di Kempas malam tadi menyoal apa lagi yang diharapkan oleh orang Cina daripada kerajaan yang diterajui Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dan saya nak beritahu kawan-kawan saya yang non-Malaysia, orang Melayu sudah tolak perasuah. Orang Melayu sudah tolak orang yang zalim, orang yang salah guna kuasa. Bila pula orang Cina nak tolak perasuah? Are you willing to let the country to be ruled by the corrupt regime? Are you willing to jeopardize the future of our children? Is this the government that the Chinese people want? Inikah rupa kerajaan yang orang Cina mahu? Malu kalau orang Cina masih mahu kerajaan seperti itu. Dalam pada itu, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal berkata masyarakat Cina telah ditipu oleh DAP kerana tidak mengotakan janji pilihan raya untuk menghantar Zahid ke penjara. Tambah Wan Faisal, DAP juga mendakwa dalam kempen mereka kononnya Perikatan Nasional akan menggugurkan kes rasuah Zahid, namun ianya tidak berlaku. Kepada pengundi-pengundi Cina, kaum Tionghoa, I want to tell you tonight, you have been lied by DAP. Anda telah ditipu hidup-hidup oleh DAP.
you voted against Barisan Nasional and Perikatan Nasional atas sebab kononnya kami akan bersekongkol dan menggugurkan kes Zahid Hamidi. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, yang buat kerja tu bukan kami Perikatan Nasional. Yang buat kerja tu adalah pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang ada dalam kerajaan perpaduan pada hari ini. Sementara itu, bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin menyifatkan DAP tiada lagi sempadan merah atau tidak berprinsip susulan keputusan Zahid dilepas tanpa dibebaskan. Khairi yang juga bekas Menteri Kesihatan berkata, DAP kini menurunkan tahap parti itu ke paras lebih teruk daripada yang dilemparkan pemimpinnya kepada MCA sebelum ini. Katanya DAP tidak kisah berkenaan kes penyalahgunaan kuasa kerana 95% pengundi kaum Cina akan terus menyokong mereka. Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Chisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Berita seterusnya, Pengerusi PN Muhyiddin Yassin mempersoal jika terdapat arahan daripada pihak atasan kerajaan supaya menarik balik kes Ahmad Zahid Hamidi. Muhyiddin berkata apa yang berlaku adalah titik hitam dalam sistem keadilan negara. Justeru dia mahu Anwar bertanggungjawab terhadap kerosakan yang sedang berlaku dalam sistem keadilan negara. Jelasnya dalam satu kenyataan hari ini, slogan reformasi institusi yang dicanang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mula-mula memimpin negara juga merupakan satu pembohongan kepada rakyat. Dalam pada itu, Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syari mengisytiharkan bahawa perjuangan reformasi yang dipelopori oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah mati. Tuan-tuan sekalian, YB Wan Faisal telah sebut tadi dan saya nak isytiharkan pada malam ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Reformasi sudah pun mati pada hari ini. Setuju tak setuju tuan-tuan? Reformasi telah mati. Mana lagi panglima-panglima Pakatan Harapan yang dulunya berjuang bersama-sama Datuk Seri Anwar Ibrahim? Peguam Latifah Koya menggesa pihak kerajaan berhenti mengatakan bahawa keputusan melepaskan tanpa membebaskan Ahmad Zahid Hamidi sebagai keputusan mahkamah. Bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM itu berkata, mahkamah terikat mengikut perlembagaan untuk memenuhi permintaan pendakwa raya. Justeru Latifah di Twitternya meminta supaya berhenti memperbodohkan rakyat dengan mengulangi tanpa henti bahawa DNAA Zahid adalah keputusan mahkamah. Katanya perkara 145/3 jelas mahkamah tiada pilihan dalam perkara itu. Jadi katanya tidak boleh menyalahkan mahkamah. Pihak pendakwaan semalam memohon DNAA bagi kesemua 47 pertuduhan terhadap Zahid atas dakwaan rasuah membabitkan Yayasan Akal Budi. Keputusan itu dibuat walaupun Hakim Colin Lawrence Sequeira mendapati pihak pendakwaan telah mewujudkan prima facie terhadap Presiden UMNO itu yang telah diarah untuk membela diri. Pemimpin PH semalam termasuk Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mempertahankan keputusan itu dengan mengatakan ia adalah keputusan mahkamah. Sementara itu, Jawatan Kuasa Pemandu Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih berkata keputusan pembebasan Zahid itu tidak boleh diterima susulan pihak pendakwaan telah berjaya mewujudkan kes prima facie. Dalam satu kenyataan, Bersih mendesak Kerajaan Persekutuan segera melaksanakan pemisahan kuasa di antara peguam negara dan pendakwa raya di negara ini. Muda memberi amaran untuk menilai sokongan terhadap kerajaan serta turun ke jalan raya jika tiada penjelasan diberikan dalam kes mahkamah Ahmad Zahid Hamidi. Presidennya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata keputusan semalam menunjukkan bahawa batasan terbesar dilanggar. Garisan merah yang telah pun dilanggar. Dengan itu, muda tidak teragak-agak untuk menilai kedudukannya dalam kerajaan perpaduan pada hari ini. Sebab itu, muda mengambil langkah untuk menggerakkan kempen protes di jalan raya, di sosial media dan juga
kempen Dakwa Zahid yang dipecahkan kepada 3 bahagian, di mana kita akan mendesak supaya 3 perkara ini dilakukan. Jikalau tuntutan itu tidak ditunaikan, walaupun hanya mempunyai 1 kerusi parlimen, kerajaan boleh hilang majoriti 2/3 dalam parlimen jika muda berbuat demikian. Kerajaan kini disokong oleh 148 anggota parlimen, jumlah asas untuk membentuk 2/3 dalam parlimen. Muda akan menjalankan kempen seluruh negara yang diberikan nama kempen Dakwa Zahid dengan 3 tuntutan utama. Tuntutan yang pertama adalah penjelasan mesti dibuat oleh AG, AGC di parlimen berkaitan dengan keputusan yang diambil bagi menggugurkan prosiding terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi. Kita ke perkembangan berikutnya. Mahkamah Pilihan Raya Kota Baru hari ini menolak petisyen dikemukakan BN bagi kerusi Parlimen Gua Musang berikutan pemecatan Peguam Tengku Razaleigh Hamzah. Yusfarizal Yusof yang mewakili ahli Parlimen Gua Musang dari PN mengesahkan kepada Malaysia Kini. Beliau berkongsi apa yang berlaku di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Amarjit Singh awal hari ini. Katanya Kuli memecat semua peguamnya termasuk Muhammad Syafi'i Abdullah dan Hafarizam Harun. Menurut Yusfarizal, Peguam Kuli Muhammad Azmi Mahmud menulis surat kepada firma guaman Hafarizam Wan dan Aisyah Mubarak pada 4 September untuk memaklumkan pemecatan mereka. Salinan surat tersebut, kata Yusfarizal, dihantar kepadanya selaku peguam yang mewakili responden ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim pagi tadi. Malaysia Kini cuba menghubungi Hafarizam dan Syafi'i berhubung perkara itu. Sebelum ini, Azmi dilapor menfailkan petisyen untuk membatalkan keputusan pilihan raya umum bagi kerusi Parlimen Gua Musang yang dimenangi Azizi selepas dia menewaskan Tengku Razaleigh dengan majoriti 1,826 undi. Presiden Parti Demokratik Progresif PDP Tiong King Sing meminta bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berhenti mengelirukan orang ramai. Kata Tiong, ini terutamanya melibatkan isu kaum, agama dan institusi diraja 3R. Tiong yang juga Menteri Pelancongan Seni dan Budaya berkata mana-mana pemimpin di negara ini seharusnya mencontohi sikap Perdana Menteri kelima Abdullah Ahmad Badawi yang berdiam diri selepas berundur. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program jamuan perpaduan bersama masyarakat Cina di Taman Bukit Indah, Johor Bahru malam tadi. Tiong yang juga ahli Parlimen Bintulu berkata pengerusi PN Muhyiddin Yassin pula tidak perlu menggunakan sentimen menghukum. Katanya ia boleh menimbulkan salah faham kerana Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Pada masa yang sama, Tiong turut berharap masyarakat memberi peluang dan masa kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk memulihkan ekonomi negara. Sabtu lepas, Muhyiddin semasa berceramah di dataran utama Kempas di Johor Bahru didakwa mengeluarkan kenyataan bahawa haram untuk mengundi Suhaizan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.